الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah. Dan saya minta izin, walaupun tadi dah baca doa, ni kita baca doa sekali lagi lah untuk ilmu ni. Dia ada doa pula kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada orang kampung. Ustaz Fikri dia mengaji sekali dengan saya masa kami kat UAE dulu, tapi prison break dulu. Keluar UAE tak masuk, okay, satu semester. Lepas tu yang saya kasihi dhif-dhif terhormat, dan tidak lupa juga kepada para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah yang ada dalam majlis kita hari ini. Kalau ada salah silap daripada saya, haraplah diberikan teguran. Dan seterusnya kepada ayahanda dan bonda muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik. Cerita Isra Mi'raj ni. Oh, sebelum tu, terima kasih juga kepada Bank Muamalat kerana menajat 30 minit Ustaz. Cerita pasal Isra Mi'raj ni, dia banyak sudut. Ada orang cerita pasal Isra Mi'raj dari sudut dia cerita pasal sembahyang tu sendiri. Ada orang, ada ulama yang menceritakan tentang Isra Mi'raj berkaitan dengan mengapa Masjidil Aqsa. Jadi dia banyak hurai berkaitan dengan Palestin, Gaza dan sebagainya, negara Syam dan sebagainya lah. Ada juga yang menceritakan tentang Isra dan Mi'raj ini. Dia cerita, ada setengah ulama menghuraikannya dari segi kebenaran sains dan teknologi. Banyak-banyak. Hari ini saya nak cerita pasal Isra dan Mi'raj hanya berdasarkan ilmu yang sikit saya ada. Orang miskin ilmu ni, dia kongsi sikit saja berkaitan dengan firman Allah. Allah kata apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Surah Al-Allahul Azim, Surah Al-Isra ayat 1 awal juzuk 15, ayat pertama sekali juzuk 15. Kat situ Allah kata apa? Subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi asra, yang telah menjalan malamkan, bi'abdihi, hambanya, lailan, pada malam hari, minal masjidil haram, daripada masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa, alladzi, yang mana, barakna hawlahu, kami berkati negeri Syam itu, linuriyahu min ayatina. Tujuan kami bagi berjalan ni untuk tunjuk bukti kekuasaan kami. Saya nak cerita yang tu lah. Saya nak cerita Isra Mi'raj, bukti kekuasaan Allah. Lalu sebab Allah sebut, Allah bagi berjalan sebab linuriyahu min ayatina, untuk bagi Nabi tengok, kita tengok bukti kebesaran Allah. Apa dia yang Allah tunjuk dekat kita? Baik, pertama sekali bila nak cerita pasal Isra Mi'raj, dia tak boleh pakai satu ayat saja. Ayat tadi saja tak boleh. Baca ayat tu, yang ni lah Isra Mi'raj, nak cerita-cerita boleh. Tapi hakikat dia, banyak ayat dalam Quran yang berkait dengan cerita Isra Mi'raj. Saat lagi kita bawa insya-Allah. Ustaz kalau ada 3 ayat baru kita bawa, insya-Allah. Bantu. Kadang-kadang lupa Quran ni dia lain sikit. Dia bukan macam buku sekolah. Quran ni kalau dia nak duduk, dia duduk. Dia tak mau duduk dengan kita, dia belah. Kuliah macam jalan tak jumpa. Macam kuliah yang kafirun kan. Duduk. Wala antum amiluna ma'abud wala ana amilu ma'abatum wala antum amiluna ma'abud wala ana amilu ma'abatum. Dia tak jumpa langsung duduk nak nampak. Dah semua orang pengalaman lah benda ni. Semua orang pengalaman. Saya pun biasa kau. Dia kata tu dulu Ustaz dah tak ada jadi tak ada pun lupa lah. Biasa juga ulang. Tapi kita buat macam confident lah. Buat macam kira ulang macam Syekh Masyari lah. Ulang apa kata penting ayat tu. Buat lupa. Biasa jadi. Pasal apa? Quran ni dia lain. Dia lain lah. Dia tak mau duduk, dia belah. Mungkin kita ada buat benda yang dia tak syok, dia belah. Dia nak duduk. Walaupun kita tengok orang tu tak cerdik mana pun, tapi dia nak duduk. Nak belah. Kalau itu Quran. Jadi kalau ada lupa-lupa, tuan-tuan teringat lah yang mana tuan-tuan teringat, insya-Allah. Baik, kita ambil ayat tadi. Subhana. Bila mula saja ayat Subhana, dalam mana-mana ayat Quran ada Subhana, makna kata cerita yang nak mai lepas ayat tu, cerita tu benda besar. Sebab apa? Sebab makna Subhana, kalau kita kata Subhana, kita kata Maha Suci Allah. Itu dah jadi makna Subhana, Maha Suci Allah. Dah kata akarnya. Apa makna Sabaha? Sabaha ni makna dia menjauhkan. Jadi bila kata Subhana, jauh Allah itu daripada sebarang sifat kekurangan. Jauh Allah itu daripada sebarang sifat kecacatan. Jauh Allah daripada sebarang sifat kecelaan. Tak ada kat Allah benda tu. Jauh. Sebab tu kata Subhana, suci. Jauh. Dia jauh. Tak boleh dekat langsung dengan dia. Kalau nak kata ba'id tu jauh. Tapi boleh ukur. Ba'id tu jauh juga, tapi boleh ukur. Qarib lagi boleh ukur dekat. Kalau kata Subhana, Sab'a tu dia jauh sangat. Yang tak tahu. Contoh dari sini ke bintang. Berapa jarak? Jauh. Boleh ukur. Tak apa tahu lah. Allah macam tu. Sebab tu dia dah starting Subhana. Cerita nak main ni, dia tak ada cerita dongeng, dia tak ada cerita buku, dia tak ada cerita karut, dia tak ada. Cerita apa? Cerita dia suatu hari Allah yang suci, yang jauh daripada sebarang sifat kecelaan, sebarang sifat kekurangan, sebarang sifat kehinaan, sebarang sifat kecacatan ini,
telah menjalankan. Alladhi asra. Bila kata asra, orang Arab senyum. Dia faham. Makna asra datang dari perkataan saro. Saro ni makna kata jalan malam. Jalan malam, bukan nikah. Nikah kita panggil jalan malam, tapi yang itu bahasa lain. Itu bahasa kita. Kalau saro bahasa Arab, jalan malam, tuan-tuan. Kalau nak pergi berjalan, duk jalan tengah tepi pantai malam-malam, itu saro. Yang tu berjalan malam. Bila kata saro jalan malam, dalam Quran, dalam hadis, Nabi tak pernah guna perkataan saro. Nabi pakai, kalau dalam hadis, Nabi kata usriya. Usriya. Dalam Quran Allah kata asra. Allah tak kata pun sara. Allah kata asra. Dalam hadis Nabi kata usriya bilailan. Apa makna dia? Makna dia, kalau Quran dia kata asra, telah menjalankan. Usriya, aku telah dijalankan. Makna kata Nabi tak jalan sendiri. Bukan kata Nabi bangun-bangun malam tu rasa-rasa bangun tak ada apa buat, Abu Bakar pun tidur pasal. Itu maklis senyap-senyap bawa dia. Dia bukan lagu tu. Dia bukan lagu tu. Sebab tu dia pakai perkataan asra. Kalau dia kata sara, boleh jadi Nabi saja-saja bangun, panggil buruk turun mai, Nabi gedung naik buruk, turun. Nabi sendiri yang decide nak buat benda tu. Yang ni dah, Nabi tak decide. Jadi kadang-kadang orang Pulau Pinang ni dia keluar bahasa Inggeris sikit-sikit. Dah lah, maklumlah French slide je. Orang kita tu dia nanti keluar sendiri. Ada muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Baik pun? Baik, bila perkataan asra, asra ni, bila Allah guna asra, entah, saya bagi contoh. Selalu saya bagi contoh ikan. Hari ni tak mau bagi contoh ikan. Tapi kalau bagi ikan dia seronok sikit lah. Tapi tak apa, kita bagi contoh nyamuk. Nyamuk seronok sikit. Boleh satu hari seorang nyamuk pula, sekok nyamuk. Sekok nyamuk. Dia pening tu, dia duduk pening tu, kawan dia kata, "Hei, dia bagi nyamuk apa? Sekok nyamuk Aedes, sekok nyamuk tirus. Nyamuk tirus." Awak payah sangat nama dia. Nyamuk A, nyamuk B senang. Nyamuk A pening-pening bala. Dia pening bala. Nyamuk B nampak dia. Awak yang ni sihat dah. Sihat, aku sihat. Okey. Nyamuk A kata. Nyamuk A pun nak memecah kesunyian, dia pergi tanya pula nyamuk B. Hantar aku pergi mana malam? Dia kata, pergi mana? Aku pergi KLCC. Sudah. Dah, kalau pening pun jangan nak bohong meteorolog tu. Kawan dia B kata. Dia A kata, sungguh aku pergi KLCC. Dia kata, hang lah ni duk ada Pulau Pinang dengan aku. Bila ya hang pergi terbang pergi KLCC? Dia kata, dah sungguh aku pergi KLCC malam. Ni kawan dia kata, lah ni cengok, hang cuba kepok daripada sini, hang kepok di ujung sana. Dia kepok sampai sekerak jalan. Zas orang lintas depan dia terkejut. Sebab apa? Kawan tu bawa rikset. Dia terkejut, dia patah balik. Kawan dia kata, hang ni nak terbang taratang tengah tu pun hang takut. Takkan sepanjang jalan hang nak pergi daripada Pulau Pinang pergi ke LCC, hang tak jumpa riset pun? Kawan dia kata, sebenarnya nyamuk tu memang semalam dia pergi. Memang dia pergi ke LCC. Dia sudah terbang masuk kereta saya tutup pintu. Dia tu ada dalam kereta saya. Saya tak bawa riset. Dia saya bawa kereta. Bawa kereta daripada Pulau Pinang mai sini KL. Sampai KL saya pusing ke LCC. Habis pusing ke LCC, turun pergi adalah bagi kuliah akan mesyuarat apa, tutup balik pintu, balik Pulau Pinang sampai buka pintu dia keluar. Bila dia keluar, dia lapang kat kawan dia kata, aku pergi ke LCC semalam. Kawan dia tak percaya. Tapi dia pergi lah. Siapa bawa dia? Saya. Kalau ikut logik, memang sayap nyamuk yang besar sekelumit tu 7 keturunan tak sampai daripada Pulau Pinang. Kipas dan biar sikit.
Lepas tu mati dia, kawat cucu dia pula, dia bagi surat, dia bagi pesanan, dia bagi wasiat. Hampa fikir LCC, okey? Tak sampai 70 keturunan tak boleh amal. Kawan dia tak boleh percaya. Sebab kawan dia tahu hakikat sayap kecil halus tu tak boleh nak sampai ke LCC. Tapi dia pergi dah. Dia pergi. Siapa bawa? Saya. Jadi nyamuk itu dibawa oleh saya. Bukan dia pergi sendiri. Jadi kalau kata saya bawa nyamuk tu, kalau saya boleh dengar lagu nyamuk tu duk sembang, saya boleh abang ada. Dah abang kawan hampir aku yang bawa dia. Kawan dia boleh percaya. Pasal apa? Tengok saiz nyamuk dengan saiz saya berapa besar. Berapa ratus ribu kali ganda punya nak sama dengan saiz kita seorang. Memang layaklah kita boleh bawa dia masuk dalam kereta kita bawa. Sama lah macam Nabi. Kita ambil gambar tadi dah, Pulau Pinang, nyamuk, kereta, KLCC. Pulau Pinang, Mekah. Nyamuk B, Abu Jahal. Dia tak percaya Nabi P. Sebab apa? Dia duduk kat Pulau Pinang tertutup, dia tak tahu apa. Tiba-tiba mai satu kuasa yang besar. Contoh saya, bawa nyamuk tu tadi, naik buruk kereta saya sampai ke LCC, sampai Baitul Maqdis, patah balik. Tak ada masalah. Logik dia ada di sini. Tapi bagi orang zaman tu, dia tak boleh fikir. Tuan-tuan faham tak contoh saya bawa tadi tu? Kan nak lagi satu contoh. Nak lagi satu contoh pula. Fahamlah contoh tu. InsyaAllah dia bagi kita boleh fikir. Sebab apa? Sebab fikir saiz nyamuk tu dengan kita. Fikir pula saiz Nabi dengan kuasa Allah. Saat lagi kita cerita linuriyahu min ayatina. Yang tu saya nak cerita tuan-tuan hari ni. Kemudian bila jadi lagu tu, makna kata pertama sekali saya nak tanam dalam diri tuan-tuan. Orang tanya kenapa Ustaz nak tanam benda ni? Benda ni tak main lagi arus dia. Esok sikit hari bulan dia nanti sampai arus ni. Arus menafikan Isra' Mi'raj Nabi P. Mereka kata yang tu Nabi mimpi. Benda tu dah jadi dah di luar negara kita. Saya nak tanam kat tuan-tuan, benda tu logik dia ada. Walaupun logik tak boleh nak pakai time tu, tapi time tu betul Nabi P. Saya tanam siap-siap. Nabi memang sungguh-sungguh Nabi P Isra' Mi'raj. Nabi P dalam keadaan jaga. Dia kata pasal apa pula jaga Ustaz? Mana Ustaz tahu kata Nabi jaga? Ustaz bukan ada time Nabi P. Allah sebut apa dia? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Hamba Allah. Allah telah menjalankan hamba Allah. Kalau satu orang jasad saja ada, tak ada roh, mati, panggil hamba ke? Dah, panggil mayat. Betul? Mana boleh kata mana bilik hamba Allah? Bilik hamba Allah apa tu? Bilik jenazah. Tak baik tu semua hamba Allah. Betul hamba Allah, tapi dia tak ada nyawa. Mana boleh panggil hamba? Depa jenazah, depa mayat. Kalau tak ada jasad pula, roh saja duduk sini. Sini siapa ada boleh tengok roh? Tak ada lah. Kalau ada nak suruh tengok roh, ada. Kalau tak ada oh, tak ada roh saja. Orang tak boleh panggil hamba Allah. Kita panggil benda Allah. Tak betul kan? Bahasa kita panggil benda Allah, bukan panggil hamba Allah. Dah. Habis kalau kata hamba, kita ada badan, ada nyawa. Untuk Allah pakai roh. Maha suci Allah yang menjalankan hamba dia. Nak cerita apa? Nabi jalan malam tu dalam keadaan memang Nabi sedar, bukan unconscious. Nabi sedar, Nabi tengok benda tu, Nabi nampak benda tu. Dia kata bukti dia lagi Ustaz. Saya lagi dah cerita, insya-Allah. Ini satu-satu. Tapi kalau nak cerita benda ni memang agak saya beritahu Cik Husni lama dah. Nak cerita Isra' Mi'raj ni dengan saya 5 jam tak habis. 5 jam tak habis. Saya nak terjemuh ayat tu saja, tak masuk ayat lain lagi. Dia kalau dah ubah kapet pula bagi dua atas. Kertas satu dia suruh berlisat lah.
Dia dah buat sal sudah lah. Tu makna dia lah. Tak saya dia kata dia ni pukul sampai 3 jam mampu. Dia suruh duduk atas tu, kematu sikit. Dia kata ambil timbang rasa lah sikit ni kerah ni. You duduk first class, kita duduk second class. Second class baru bayaran. Sedih cakap kan. Ayatlah dah benda muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Baik. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya lailan. Aduh, dah lah sebut Asra. Asra tadi makna dia jalan malam. Dah sebut dah jalan malam. Tapi tambah lagi lailan, malam. Makna dia ayat dia, Maha suci Allah yang menjalankan hamba Allah pada malam hari di waktu malam. 2 kali malam. Sebab apa? Sebab nak bagi tahu kat kita, malam ni dia ada reason kenapa Allah bagi Nabi jalan malam. Kan payah kalau jalan malam. Orang tak percaya, orang tidur, kita berjalan malam, balik cerita orang tak percaya. Cuba kalau siang-siang tengok buruk main, Nabi naik terbang, Abu Jahal nampak, oi Muhammad pergi mana? Pergi Baitul Maqdis, kain salam kat orang sana. Kan dia percaya? Depan mata terbang. Silap-silap Abu Lahab kalau tengok, nak pergi mana Muhammad ni naik buruk pagi-pagi ni? Pergi Baitul Maqdis. Oi jom tu, turun ambil bekal dulu. Kan siang, orang nampak. Tapi sengaja Allah pilih malam. Maksudnya apa malam? Oh susah orang nak percaya. Dah, malam ni pertama sekali Allah turunkan malam ni. Allah buat bagi Nabi jalan malam ni. Satu, pertama dia nak abang kat kita, yang tu Islam. Yang tu Islam. Apa dia? Islam, dia seolah-olah Nabi jalan malam. Awak tengok ke, awak tak tengok ke, bila Nabi balik sampaikan berita, awak kena percaya. Yang tu Islam. Awak faham tak faham ayat Quran, bila orang kata ni Quran, kena percaya. Awak faham hadis tak faham, bila orang kata yang ni hadis, kena percaya. Yang tu Islam. Baru dia main logik pula lepas tu. Oh dia tak boleh kira, ni tak logik ni. Dia tak boleh lagu tu. Islam dia bukan lagu tu. Contoh mudah selalu saya bawa. Orang kata ustaz bagi contoh senang Isra Mi'raj. Boleh, boleh, ada banyak contoh. Contoh pertama, apa dia? Contoh pertama, wuduk lah. Ambil wuduk mana? Lepas ambil wuduk, berak pergi kentut. Saya punya soundtrack kentut memang lagu tu. Tapi saya kentut sopan. Dah mula muslimin dan muslimat. Nak ambil wuduk. Ambil wuduk, lepas tu kentut. Kentut. Lepas tu saya pergi ambil wuduk lain ke? Ambil wuduk, basuh balik tangan, basuh balik muka. Pasal apa tak pergi cari bungkuk? Tak betul tak? Kentut kat bungkuk sikit tak sentuh. Mesti cari apa? Yang ni broadcasting live kan? Tak apa, dalam TV pun saya cakap muka. Muhammad dah ajar dah. Dah boleh lah. Pungkau sikit, tak cari, tak sentuh pun. Tak ada pernah orang kata, lah kentut pula ambil wuduk. Siapa pegang pungkau? Kentut tadi. Isyarat lah kata. Tak pernah. Tak pernah orang buat lagu tu. Tapi tadi kita kata, lalu kita kata, lah kentut tu kan benda bersih. Patutnya kena cuci kat dia, sebab dia yang menyebabkan kita batal wuduk. Tapi dia sikit pun kita tak sentuh. Jadi soalan dia, logik dia di mana? Dia tak boleh pakai logik. Okey. Yang tu Islam. Islam dia nak bawa pada kita, Nabi nak bawa pada kita. Lagu mana bila Nabi turun daripada Isra Mi'raj tu, Nabi balik tu, Nabi singgah tu, Nabi duduk termenung seorang-seorang. Baginda Nabi SAW duduk termenung seorang-seorang. Menung Zainab. Menung sebab jawapan dia saat lagi ni Abu Jahal main. Abu Jahal main sentuh Nabi. Muhammad, sebab pagi tu masa kat subuh tu, dalam subuh tu Nabi dah sembahyang subuh dah. Tapi Nabi seorang masa tu sembahyang subuh. Duduk termenung. Abu Jahal sentuh. Muhammad menung jom lah. Macam ada cerita baru Abu Jahal.
Abu Jahal ni siapa dia? Tahu dengan Nabi? Pak Melakan dia. Pak Melakan dia buat perangai lagu ni. Kat anak Melakan, macam tengok perangai. Dia boleh pergi sentuh anak Melakan, dia kata, menung jom Pak, macam ada cerita baru. Nabi kata, betul ada cerita baru. Yang Nabi pun, Nabi ni dia baik. Dia tak ada sangka buruk dengan orang Nabi ni. Dia bila pakcik dia tanya lagu tu, dia yang sangka kan yang ni lah peluang bagi tahu. Dah orang siapa? Abu Jahal siapa ni? Muhammad, nampak menung jom cerita panjang tu, cerita baru. Ada cerita baru. Cerita apa? Saya bawa balik daripada Baitul Maqdis. Yang ni cerita panas. Kosmo punya ni. Yang ni cerita panas. Kosmo. Bawa balik daripada Baitul Maqdis. Hang semalam duduk tidur dengan kami, tiba hang bawa balik daripada Baitul Maqdis. Yang ni cerita panas. Okay, kalau highlight paper tu dia kata Muhammad pergi sekelip mata. Tak lah. Betul. Ataupun dia buat binatang belaan Muhammad begitu pantas. Orang bakal beli nak baca. Bila dia dengar Nabi cerita kata bawa balik daripada Baitul Maqdis. Dia kata yang ni cerita mana? Aku panggil semua orang, nak cerita kat semua orang. Aku panggil semua orang. Semua orang main, cerita. Okey, terima kasih. Tak payah Nabi kumpul-kumpul. Dia terus kumpul. Ni Abu Jahal ni. Dia pakcik dengan perangai ni. Kumpul semua orang. Muhammad ni semua orang dah kumpul, nak cerita apa kat kami ni? Nabi naik. Aku nak beritahu kat apa semua. Aku ni baru balik daripada Baitul